Okay, 8 November 2019. Okay, untuk video kali ini masih lagi saya akan terangkan berkenaan dengan candlestick dominant. Okay, candlestick dominant. Okay, berkenaan CS dominant. Kalau boleh anda tengok juga pada chart. Okay, sambil saya ceritakan, anda lihat juga pada chart. Pastikan anda juga berada di depan chart. Okay, dan ada pen dan kertas untuk anda buat sedikit nota jika tidak keberatan untuk anda. Baik, sebelum saya ceritakan, sebelum saya masuk ke dalam bab candle dominant, okay, saya nak ceritakan untuk setup yang saya share pada 6 hari bulan, okay, 6 November dekat Facebook, untuk pair GBP USD. Okay, untuk pair GBP USD saya ada share setup GBP USD time frame H4, di mana saya mengatakan ada setup dominant berlaku. Okay, dan saya SS, saya screenshot setup candle dominant tersebut. Okay, dan ia menunjukkan arah sell. Okay, saya cuba lukis dekat sini. Jika anda buka time frame H4, pair GBP USD, okay, pair GBP USD, okay, H4 pair GBP USD, anda akan tengok untuk candle dominant, okay, candle dominant yang berlaku pada 4 November. Okay, jika anda perhatikan ada candle, okay, ada candle sell, ada candle sell, okay. Kemudian selepas ada candle sell, okay, buat satu candle sell. Ini yang candle dominant, okay, ini yang candle dominant. Okay, ini yang candle dominant. Okay, kemudian dalam dia, selepas candle dominant ada satu candle buy, kemudian candle sell. Saya lukis supaya anda jelas, nampak jelas gerakan candle tu. Okay, kemudian candle buy. Perhatikan di time frame H4. Okay, cuba lihat yang setup berlaku pada candlestick dominant, candlestick dominant pada 4 hari bulan, 4 November. Okay, pada 4 November. Okay. Okay, ini adalah zone dia. Ini adalah zone candle dominant. Okay, ini adalah candle zone dominant. Ini adalah candle dominant. Okay, dan ini ada 4 candle. Okay, 4 candle di dalamnya. Ada 4 candle di dalamnya. Jadi belum ada breakout. Okay, time frame H4 pada 4 hingga 5 hari bulan. Ini setup ataupun candlestick yang berlaku, bentuk candlestick yang ada pada chart GBP USD time frame H4 pada 4 hingga 5 hari bulan. Okey, seterusnya kemudian ada candle sell. Okey, candle sell, seterusnya dia breakout.
Okay, yang buat breakout. Okay, yang buat breakout. Okay, kemudian ini menunjukkan arah sell. Okay, zone dominance kita sudah ada. Jika breakout ke atas, dia akan menunjukkan arah buy. Ini basic dominant. Okay, basic CS dominant. Jika breakout ke bawah, maka menunjukkan arah sell. Jadi ini adalah candle yang breakout. Okay, ini adalah candle yang breakout. Okay, ini candle breakout. Right. Kemudian dia dah tunjuk kepada kita arah sell. Okay. Kemudian apa yang kita perlu tunggu adalah tunggu reverse dan retest. Jadi bila kita saya dah tunjukkan sebelum ni cara untuk kita buat untuk cari di mana retest point. Okay. Cari di mana retest point, tukar kepada line chart, daripada candlestick chart tukar kepada line chart. Okay, tukar kepada line chart, dan kemudian kita akan nampak ada angle ataupun bucu, itu adalah SNR. Kita gunakan simple SNR, di mana dekat sini ada angle dia. Okay. Kemudian kat sini pun ada candle dia. Okay. Dan kemudian di sini dia punya bucu. Maksudnya dia akan keadaan dia buat macam ni. Okay. Okay. Dekat line chart dia ada bentuk macam ni. Okay, kita akan dapat lihat. Okay. Kemudian candle breakout dah ada pada 6 hari bulan. Pada 6 hari bulan, lepas tu dia buat candle macam ni. Okay. Pada 6 hari bulan, dia buat candle buy. Ada berlaku retest. Okay. Sudah melakukan retest. Satu candle buy. Okay. Candle buy, kemudian candle sell. Kemudian candle buy. Okey. Pada 6 hari bulan, 6 November, saya dah tunjukkan dekat sini. Okey. Sewaktu harga berada di sini, dekat Facebook saya ada share. Dekat Facebook saya ada share untuk setup sell di sini. Okey. Jadi dekat sini sudah ada retest. Daripada sini lagi sudah ada retest. Okey, kena retest kat sini, sini dan sini. Beberapa kali dia buat retest untuk bagi peluang kita entry sell. Okey, untuk follow arah breakout ke bawah, itu sell, arah sell untuk candle dominant. Okey. Baik, kemudian kat sini kita dah sell. Okay, saya pun dah entry kat sini, sell. Okay. Kemudian candle turun. Okay, candle turun. Buat pergerakan. Okay. Kemudian turun lagi. Dan turun lagi. Okay. Ini apa yang berlaku adalah setup yang memberikan profit. Alhamdulillah, yang memberikan profit. Okay. Di mana berlaku reverse dan retest yang valid. Di mana candle retest wajib close. Okay. Candle retest, jika kita gunakan satu time frame, candle retest wajib close. Okay. Jika kita menggunakan dua time frame, H4 pasangan dia adalah time frame M15. Maka kita akan pergi ke time frame yang 15. Ada dua kaedah. Jika anda nak gunakan satu time frame pun boleh. Jika nak gunakan dua time frame, sama ada satu time frame ataupun dua time frame, multi time frame. Okey, itu akan memberikan anda entry yang lebih valid jika anda menggunakan multi time frame. Contoh, jika kita lihat pada time frame M15. Okey, kita lihat pada time frame M15. So dekat sini apa yang berlaku, itu ada satu candle dominant. Okey, candle dominant, dan dekat time frame 15 anda boleh lihat pada M15 ada setup candle dominant dan dia pergi buat retest untuk candle dominant dan kemudian dia buat bearish engulfing. Okey, dekat situ ada confirmation. Di mana dekat sini.
Okey, dekat sini, kawasan sini ada time frame 15, ada buat setup untuk bearish, untuk sokong ataupun support time frame H4, dominant time frame H4 yang memberikan arah untuk sell. Okey, ini adalah untuk pair GBP USD time frame H4 yang saya pernah share pada 6 hari bulan 6 November. Okey, kemudian pada 7 November, okey, semalam pada 7 November saya sharekan setup UCAD. Okey, saya padam dulu. Sekarang kita pergi kepada setup UCAD. Kenapa saya beritahu dalam Facebook, saya ada sharing dalam Facebook. Okey, untuk kita untuk setup buy, UCAD USD Kanada pada session di FB pada hari semalam 7 November. Okey, cuba tengok dekat setup. Buka UCAD, anda buka time frame pair USD Kanada time frame H4. Okey, time frame H4. Okey, USD Kanada time frame H4. Baik. Ini setup yang semalam. Okey, USD Kanada time frame H4. Baik, buka chart sekarang. Okey, anda akan lihat ada candle buy time frame H4 pada 5 November. Okey, pada 5 November ada satu candle di mana first dia buat candle buy daripada bawah. Daripada bawah dia ada satu candle buy. Okay, ada satu candle buy daripada bawah. Okay. Kemudian candle buy yang kedua. Okay, candle buy yang kedua. Ini adalah candle dominan dia. Okay. Kemudian dia buat candle sell. Waktu ni kita belum tahu candle ni sama ada dia dominan ataupun tidak, belum tahu lagi. Apa yang tanda yang kita tahu bahawasanya ini adalah candle dominan di mana dia menguasai 3 candle ke atas. Dia menguasai candle lain selepasnya sebanyak 3 candle ke atas. Okey, 3 candle ke atas. Dan ada lagi satu candle sell. Okey, dan dia buat. Okey. Ini adalah zone candle dominant. Zone candle dominant. Okey, cuba lihat untuk pair UCAD USD Kanada time frame H4 pada 5 hingga 6 November. Okey, daripada 5 hingga 6 November. Okey, kemudian dia ada buat kat sini dia menguasai 5 candlestick. Okey, 5 candlestick di dalamnya. Okey, dia berada dalam zone candle dominant. Dia berada dalam zone candle dominant. Baik. Kemudian sekarang ni kita nak tunggu arah dia buy ataupun sell. Okey, buy ataupun sell pada 6 November. Pada 6 November, okey, ada satu candle bullish. Okey, candle bullish yang buat breakout. Okey, jika dia breakout ke bawah, kita akan cari sell. Jika breakout ke atas, kita akan cari buy. Okey, setup yang berlaku dekat sini pada time frame H4 USD Kanada 5 hingga 6 hari bulan berlaku breakout buy ataupun okey, breakout buy, candle breakout. Okey, ini adalah candle breakout buy. Jadi menunjukkan arah dia adalah arah buy. Dia memberitahu kita selepas ini kemungkinan besar akan berlaku bearish, akan berlaku bullish. Itu untuk buy. Okey. Kemudian seterusnya dia buat cuba untuk sekarang kita nak tunggu reverse dan retest. Reverse dan retest. Okey. So dalam ni adalah zone retest dia. Ada retest point di kawasan ni.
Okey, ada retest point di kawasan ni. Contoh kita tandakan dekat sini. Okey, di sini adalah retest point yang kita tunggu untuk candle datang balik touch pada retest point dan candle to close. Okey, untuk satu time frame. Ini untuk setup satu time frame. Baik, kemudian sewaktu selepas breakout ada satu candle, okey, yang dia turun, dia buat candle bearish. Okey, dia buat candle bearish. Ini adalah candle reverse, bukan lagi candle retest. Candle retest adalah candle yang sentuh ataupun touch pada retest point. Ini adalah candle reverse sahaja. Okey, kemudian dia naik semula. Okey, naik semula. Okey. Cuba lihat, anda akan nampak chart yang sama seperti saya lukis pada time frame H4 USD Kanada. Okey, antara 5 hingga 7 November, hingga semalam lah. Tapi setup ni berlaku, breakout berlaku pada 6 November. Okey, berlaku pada 6 November. Okey. Dan kemudian sekarang ni kita nak tunggu dia buat retest. Okey, tunggu candle retest dekat sini. Okey, first dekat sini saya ada share juga untuk time frame H1. Untuk time frame H1, kemungkinan saya menganggap kemungkinan okey, tidak akan berlaku retest sebab ada keadaan di mana ada candle dominant, okey, dah buat arah iaitu breakout, kemudian tidak ada retest. Okey, tidak ada retest, dia terus naik. Okey, macam ni kita nak kesan di mana saya lihat pada time frame H1. Bila saya lihat pada time frame H1, okay, kita cuba buka time frame H1 pada 6 hari bulan, okay, semalam. Pada 7 hari bulan, 7 November. Pada 7 November. Pada 6 November. Semalam kita dah entry pada 7 November. Okey. Pada 6 November ada satu setup candle dominant. Anda cuba lihat pada zone candle breakout. Okey. Dekat sini adalah zone candle breakout. Okey, candle breakout. Dekat lihat H1 untuk zone sini. Okey, lihat time frame H1 untuk zone sini. Okey, saya akan lukis apa yang berlaku di H1. Okey, untuk H1 keadaan dia berlaku satu candle buy. Okey, kemudian yang kedua pun candle buy. Okey, kemudian candle sell. Candle sell dan sell. Kemudian candle buy. Okey, saya ringkaskan. Okey, kemudian candle sell. Okey. Kemudian dekat sini ada zone dominant. Okey, ada zone iaitu candle ni adalah candle dominant. Ini time frame H1. Okey, ini adalah time frame H1. Untuk UCAD, di mana zone pada time frame H4 USD Kanada, H4 dekat sini pada zone candle breakout. Jadi lihat H1, time frame H1 ada bentuk seperti ini. Okey, dan dia ada breakout buy. Okey, anda akan lihat ada satu candle breakout buy. Okey, di mana ini menunjukkan arah untuk buy. Okey, arah untuk buy. Okey, kita nak lihat sama ada setup ni sama ada kita entry ataupun tidak. Okey, sama ada kita entry ataupun tidak. Okey, dia ada breakout buy. Maka H1 menunjukkan arah buy. Jadi H4 dah ada dah dominant breakout arah buy, cuma tidak pergi retest. Dia tidak pergi retest. Jadi saya menganggap H1 untuk setup H1 dia akan terus retest. Tapi macam mana sekalipun H4 masih lagi valid untuk dia retest. Okey, cuma kita menganggap adakah UCAD akan terus naik sebab H1 dah buat setup. H1 dah buat setup dominant breakout buy. Sekarang ni kita tunggu retest. Okey, kita tunggu retest. Baik. Anda boleh lihat SS ataupun sharing saya pada dekat Facebook Academy KFX. Okey, Academy KFX saya ada share di mana H1 ada buat setup. Saya ada share dua SS iaitu H1 dengan H4. H4 dah ada setup buy, kemudian H1 pula buat setup buy. Okey, kemudian dia turun untuk retest. Okey. Lepas tu ada beberapa candle, 2-3 candle buy, kemudian ada candle sell, kemudian buy dan kemudian ada candle
daripada sini dia turun untuk retest. Okey, ingat SOP wajib untuk candle retest untuk satu time frame. Saya sudah share daripada tahun lepas, dekat Facebook, bahawa retest candle wajib close jika anda gunakan satu time frame. Retest candle wajib close. Okey, cuba lihat bila candle retest pada ni time frame H1, bila candle retest turun, dia sudah retest untuk setup. Sekarang ni kita nak filter untuk setup H1. Adakah H1 ni valid memberikan kita entry buy? Sebab H4 dah ada, cuma H1 pun dia buat juga setup dominant yang breakout buy. Jadi kita nak tahu valid ataupun tidak. Jadi sekarang tunggu candle retest. Okay, bila candle dah retest, dah touch kita punya retest point, dah touch kita punya retest point, maka candle retest ini valid. Dia belum valid lagi. Candle retest ni adalah betul-betul candle retest. Dia bukan candle reverse. Atas sini yang ada candle sell dekat atas ni, ini adalah candle reverse. Okey, yang touch pada retest point ini adalah candle retest. Okey, dia belum lagi valid sebagai candle retest selagi dia belum close. Kemudian H1, okey. Kemudian H1, saya tak H1 ni, candle sell ni terus turun, kita tak entry lagi, dan kemudian dia buat breakout ke bawah semula. Dia buat macam ni, ada shadow panjang. Cuba lihat pada 7 hari bulan ataupun 7 November semalam. Okey, pada 7 November semalam, okey, dia buat setup macam ni dekat H1. Okey, saya nak ulang balik apa yang berlaku, okey, secara ringkas. Okey, saya nak ulang balik. H4 dah buat candle dominant dan breakout buy. Kemudian ada candle reverse. Sekarang kita nak tunggu dia retest. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, bila kita monitor time frame H1 ada buat, bila kita lihat di H1 pada dalam zone sini, okey, ada candle H1 yang buat candle dominant dan breakout buy. Okey. Yang breakout buy adalah candle yang inilah, H4. Okey, H4 yang ini dia buat breakout buy. Okey, bila buat breakout buy, maka kita menganggap di sini bahawa ada kemungkinan H4 tidak akan retest di sini. Dia akan terus naik. Okey, itu adalah kemungkinan ataupun analisa awal yang kita cadangkan, okey, untuk buy pada setup H1. Bila kita dah ada setup dominant untuk breakout buy, kita dah nak entry, dah siap untuk nak entry pada setup H1. Tetapi setup ni masih lagi belum complete. Apa yang belum complete adalah setup ataupun candle retest belum close. H1 candle retest belum close. Okey, bila dia close, kita dah nak tunggu. Jika close dalam zone dominant dan selepas retest, kita akan terus buy. Okey, kemudian dekat sini candle retest turun, dia breakout ke bawah semula. Okey. First dia breakout ke atas, dia breakout buy. Okey, first dia breakout buy. Kemudian kali kedua, ini adalah valid arah. Okey, breakout buy adalah valid. Kemudian retest ini yang tidak valid, di mana retest ni dia breakout semula dan mematikan setup dominant H1. Jadi tidak ada entry di sini. H1 tidak ada entry. H1 tidak ada entry. Okey, saya nak ulang sekali. Setup H1, dia candle dominant ni dia hanya boleh breakout sekali sahaja. Okey, jika breakout buy, dia tidak boleh lagi breakout sell balik. Okey, jika breakout sell balik, maka setup ni dimatikan. Jika candle dominant first dia breakout buy, kemudian first dia breakout sell, kemudian breakout buy semula, maka setup tu sudah dimatikan. Kita mesti cari setup baru, sama ada pada time frame yang sama ataupun time frame yang lebih besar. Okey, ini cara kaedah kita menggunakan candle dominant. Dia sangat-sangat simple. Sebenarnya candle dominant ni sangat-sangat mudah. Okey, insya-Allah saya harap anda boleh faham. Cuma buat masa ni, untuk jika anda nak kita nak anjurkan kelas, saya mungkin tidak ada kelapangan masa untuk buat kelas. Okey, cuma jika anda nak datang jumpa untuk nak mari ngeteh, boleh. Kalau nak makan teh, nak makan kopi, nak makan roti canai, boleh, insya-Allah. Sebab ada beberapa faktor yang membuatkan saya terhad untuk buat kelas.
mungkin nak keluar, saya tak boleh nak tinggal rumah jauh lama. Okey, baik. Dan di sini kita sambung balik. H1 sudah dimatikan. Okey, sudah tidak ada setup H1. Maka yang valid adalah H4 masih valid. Okey, kembali kepada time frame H4. H4 masih lagi valid. Okey, jadi dekat sini semalam UCAT tidak ada entry untuk setup H1. Okey, faham ya? Baik, kita kembali kepada time frame H4 untuk pair USD Canada. Baik. Okey, kemudian selepas candle yang H1 tadi dia turun retest tadi. Yang dia turun retest tadi adalah candle yang ini. Jika anda perasan ada candle sell turun macam ni, dia sebenarnya dia retest dekat H4. Setup H1 dimatikan, kemudian retest H4 valid. Jadi H1 ni abaikan sebab dia sudah dimatikan. Cuma dia mematikan setup buy di H1, tetapi setup H4 buy sudah complete sebab sudah ada retest. Jika anda perhatikan, buka chart, anda buat garisan dalam zon ni, dia ada SNR. Angle tu adalah retest point. Cuba anda marking. Anda akan dapat lihat ada satu setup sharp entry dekat situ. Ada sharp entry. Selepas candle retest H4 ini close, dia close macam ni, anda terus boleh entry di sini. Dia cuma turun retest, turun sikit je lagi kat sini. Dia turun sikit, kemudian dia naik. H4 mula naik. Cuba perhatikan. Buka chart anda, tengok keadaan seperti ini. Di sini adalah entry buy untuk satu time frame. Kita dah boleh buy di sini. Sharp entry dekat sini dia bagi untuk setup dominant. Jarang-jarang berlaku setup sharp. Berkenaan setup untuk sharp entry ni sebenarnya tidak ada satu pun yang jaminan akan memberikan setup sharp entry. Apa yang kita boleh buat adalah minimize kan risiko dengan menggunakan multi time frame. Jika anda menggunakan multi time frame, 2 time frame ke atas, insya-Allah stop loss sedikit, hanya kecil saja stop loss. Dan anda kemungkinan boleh dapatkan sharp entry. Kemungkinan, tidak ada jaminan, tapi kemungkinan boleh dapatkan sharp entry. Begitu juga candle dominant. Candle dominant ni bukanlah saya nak kata teknik candle dominant bukan teknik yang terbaik di dunia, bukan. Anda jangan salah faham. Itu bukan maksud saya yang tu. Cuma apa yang saya nak sampaikan berkenaan candle dominant adalah dia sangat-sangat simple untuk kita gunakan dan kita boleh memahami keadaan market naik turun market dengan hanya menggunakan candlestick secara mudah. Dengan kaedah yang lebih mudah untuk anda faham. Kita sambung. So dekat sini kita dah buy. Cuma semalam saya tak sempat entry UCAT. Dia naik semalam. Semalam 7 November semalam. Pada pukul lebih kurang pukul, saya tengok ada pukul 8, pukul 9 lebih macam itulah dia naik. Dia dah naik separuh macam ni. Dekat sini baru saya tengok dah ada retest yang valid. Kemudian dia buat candle sell. Kemudian sekarang ni pada hari ni 8 November, waktu ini pada sekarang pukul 11.50 pagi, hari Jumaat 8 November. Sekarang dia buat candle dekat sini. Candle buy. Maksudnya kita dah dapat satu entry dekat sini. Satu peluang entry kita dah dapat dah semalam. Itu yang saya nak ceritakan berkenaan candle dominant. Untuk ni saya ceritakan berkenaan yang saya share pada 2 hari lepas dan semalam. Baik. Untuk anda yang nak faham lagi berkenaan candle dominant, anda boleh lihat video-video saya yang saya dah buatkan. Percuma untuk anda. Tidak ada bayaran untuk candlestick dominant. Baik, dan seterusnya
kita akan kita untuk sharing setup kenaan yang saya dah share dekat Facebook. Kita dah habis. Sekarang ni saya nak masukkan masuk kenaan basic candle dominant lah. Bagi anda yang masih belum lagi faham, sila tengok chart anda tengok contoh-contoh. Tengok contoh-contoh dekat chart. Baik, masih lagi berkisarkan CS dominant. Kenaan CS dominant. First, satu CS dominant adalah CS ataupun candlestick yang menguasai minimum 3 CS selepasnya. CS dominant adalah CS yang kuasai ataupun mendominasi. Dia mendominasi minimum 3 candle selepasnya. Sekurang-kurangnya 3 candle kita nak. Kalau 2 candle tu tidak valid, sebab 2 candle tu masih lagi hidden engulfing, sama ada hidden bearish engulfing ataupun hidden bullish engulfing. Jika hanya ada satu candle menguasai 2 candle kemudian berlaku breakout, itu masih lagi dalam pattern untuk hidden engulfing, sama ada hidden bearish engulfing ataupun hidden bullish engulfing. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, CS dominant. CS dominant adalah neutral. Dia adalah neutral. CS dominant adalah bersifat neutral, di mana arah sell ataupun arah buy tidak ditentukan. Tidak ditentukan oleh candle dominant. Contoh, candle dominant tersebut adalah candle bear, candle sell. Dia menguasai, contoh kita katakan ada 3 candle. Maka dia dah valid sebagai candle. So selepas ini akan berlaku bearish, berpandu kepada candle dominant. Sebab candle dominant ni adalah neutral, tidak bermaksud kejap lagi dia akan bearish. Salah. Dia boleh berlaku sama ada bullish ataupun bearish. Dia juga boleh berlaku untuk buat setup bullish. Ataupun candle dominant tersebut adalah candle bullish. Candle bullish. Tidak semestinya dia akan buat bullish. Sebab anda kena ingat, CS dominant adalah bersifat neutral. CS dominant bersifat neutral. Dia tidak menentukan arah selepas ini. Yang menentukan arah, ingat, yang menentukan arah adalah breakout. Yang menentukan arah adalah breakout. Ini zone candle dominant. Ada beberapa candle lain lagi. Yang menentukan arah adalah breakout. Jika breakout ke atas, next candle, tak kisah ada berapa candle sekalipun, janji ada candle yang breakout. Cuma candle dominant ni lebih banyak candle yang dia dominasi, yang dia mendominasi ataupun dia kuasai lebih banyak candle, lebih kuat zone SNR ini. Dominant ni sebenarnya adalah zone SNR. Zone SNR ni akan lebih kuat. Jika breakout tu 80 hingga 90% valid. Jika breakout ke atas, barulah arah ni menentukan zone ini, setup dominant ini menentukan, barulah valid untuk kita intai untuk buy. Belum boleh buy lagi. Ini kesilapan yang berlaku bila mana ada trader yang dia bila dah ada buy, dia terus entry.
buy dekat sini. Ini salah sebab dia mesti melakukan retest. Dia punya circle dia mesti ada retest. Mesti ada candle reverse dan retest. Okey, retest tu maksudnya sampai dekat retest point. Okey. Salah bagi anda menggunakan satu time frame. Jika anda menggunakan satu time frame, jika breakout terus buy di sini adalah salah. Okey, ini salah. Okey, ada keadaan yang betul. Keadaan yang betul adalah bila mana anda menggunakan multi time frame. Menggunakan multi time frame. Contoh dekat sini H4. Okey, dekat sini ada time frame H4. Kemudian breakout buy. Okey. Saya pernah cuba lihat video yang berkenaan dengan multi time frame. Saya dah share dekat YouTube untuk video multi time frame. Okey. Baik. Dan setup dominant yang menggunakan dua time frame. Okay, anda boleh lihat video-video tersebut. Okey. Jika dia hanya betul jika anda menggunakan multi time frame. Contoh, okey, ini candle dominant dan ada breakout. Okey, ada breakout. Kemudian pada time frame kecil, okey, pasangan pada time frame H4 adalah M15. Okey. Bila kita lihat M15, kat sini adalah candle yang buat mungkin ada candle reverse, okey, ada beberapa candle ataupun dengan satu candle saja tak kisah. Bila lihat pada time frame M15 dalam zone ini, okey, ada candle dominant baru yang buat breakout buy. Okey, seperti setup UCAT yang saya share tadi. Jika buat breakout buy, okey, kemudian ada retest, okey, barulah kita boleh entry buy. Ini baru betul untuk anda entry tidak berlaku retest tanpa retest time frame H4. Tanpa retest time frame H4 tapi anda dah nak entry buy. Lihat pada time frame L15, ini barulah valid untuk kebenaran. Dia memberikan kebenaran untuk anda buy. Jika tidak ada, maka selagi tidak berlaku dominant breakout buy ataupun sekurang-kurangnya bullish engulfing, okey, bullish engulfing, anda tidak boleh entry buy sebab kemungkinan dia akan turun retest. Sebab tidak ada tanda N15 dia akan naik jika tidak ada dominant breakout buy ataupun sekurang-kurangnya bullish engulfing. Jadi dia memberitahu kita jika kita dah entry dekat sini, contoh keadaan berlaku jika dah entry buy dekat sini, M15 tidak ada dominant yang breakout, kemungkinan dia boleh pergi retest untuk time frame H4 pada retest point. Okey, jika anda betul-betul menggunakan setup candle dominant, sebenarnya anda tidak mempunyai banyak entry. Tidak mempunyai banyak entry. Jika nak entry, jika betul-betul nak entry ikut emosi, sebenarnya 100 entry seminit pun boleh. Okey, tapi jika menggunakan setup, anda hanya follow saja apa yang candlestick bagi tahu. Okey, terutama melalui setup candlestick dominant, anda akan dapat entry yang sangat sedikit. Okey, di mana sebab anda hanya follow setup. Jika ada setup kebenaran untuk entry, barulah kita boleh entry. Okey, untuk multi time frame, okey, H4 adalah higher time frame. H4 ke atas adalah higher time frame untuk setup arah, dan H1 ke bawah adalah lower time frame untuk setup entry. Seperti ini, contoh H4 adalah arah dia, M15 adalah untuk setup entry, valid ataupun tidak entry. Jika dia, bila kita lihat M15, okay, kita nak menggunakan dua time frame. Contoh dekat sini kita nak menggunakan setup multi time frame, dah ada breakout. Kemudian bila kita lihat pada time frame M15 ada breakout sell. Okay. Jadi dekat sini tak boleh buy lagi. H4 memang dia bagi tahu kita nak buy. M15 belum. Maksudnya jika M15 bagi tahu dominant breakout buy, breakout sell, okey, jika dominant breakout sell pada time frame 15 di sini, di zone sini, ini menandakan H4 nak buat retest, nak turun dulu, nak buat retest untuk completekan setup H4. Okey. Baik, sekarang dah dekat nak solat Jumaat. Saya sambung sedikit lagi berkenaan okey, ini contoh buy. Baik, contoh sell macam mana pula contoh sell? Okey, contoh ada candle dominant yang valid, yang mendominasi lebih daripada ataupun 3 candle ke atas, kemudian ada breakout sell. Kemudian ada breakout sell. Pastikan breakout tu breakout yang jelas ya. Okey, ada breakout sell. Okey, kemudian kita akan tunggu dia retest pada retest point. Okey, dekat sini ada retest point.
Okey. Jika kita nak entry, H4 tidak boleh entry terus tanpa retest. Tanpa retest, reverse dan retest tidak boleh terus entry sell. Okey, salah jika anda terus entry. Ini biasanya berlaku, contoh anda dah ada breakout, anda tak sabar nak entry sell, anda terus entry, kemudian market buat reverse. Okey, price reverse. Okey, dan anda floating kat sini. Okey. Jika anda nak entry sell juga dekat sini selepas H4 dah close, boleh, dengan syarat anda mesti menggunakan multi time frame. Mesti menggunakan 2 time frame. Okey. Bila kita H4 pasangan dia adalah M15. Okey, bila kita lihat pada time frame M15, dalam zone sini ataupun candle ada candle selepas ini, okey, dalam zone yang breakout ni, kalau ada M15 yang bagi tahu kita untuk sell, dominant breakout. Okey, breakout sell, dominant yang breakout sell, barulah kita boleh, yang dominant breakout sell barulah kita boleh entry. Dan stop loss dia daripada sini, tarik daripada untuk stop loss daripada time frame M15, kita menggunakan stop loss untuk time frame M15. Okey, jika menggunakan multi time frame. Jadi nak tarik stop loss anda, dia mesti pada retest point yang terakhir. Contoh di sini ada retest point yang terakhir. Ini candle breakout. Ini time frame M15 M15 untuk time frame H4 dalam zone sini. Okey. Kita boleh entry dah. Bila dah ada setup dominant breakout sell, ini menandakan kemungkinan dia tidak akan, H4 tidak akan melakukan retest. Mungkin nak turun terus. Selepas breakout H4 nak turun terus. Jadi L15 yang akan bagi tahu. Okey, bila kita dah ada dominant breakout sell pada time frame L15, maka stop loss, bila kita dah entry, kita boleh tarik stop loss daripada retest point yang terakhir, tarik terpulang kepada anda nak setkan 20 pip ataupun 30 pip ataupun 40 pip, itu terpulang kepada anda. Okey, cuma biasa yang digunakan antara 20 pip hingga 30 pip sahaja, itu maksimum. Biasa untuk pair yang laju, untuk GJ, okey, ataupun GA yang pair-pair yang laju. Jika pair yang agak slow, okey, range dia lebih kecil, anda boleh gunakan stop loss hanya 10 pip hingga 20 pip maksimum. Contoh EU, Euro USD, okey, USD JPY dan UCF dan UCAD, yang pair-pair yang slow lah. Okey. Baik, ini adalah step di mana dominant melakukan, dia memberitahu kita. Memanglah H4 dah bagi tahu untuk sell, tapi belum lagi boleh sell jika gunakan satu time frame. Tak boleh sell di sini, mesti tunggu retest untuk satu time frame. Jika anda menggunakan multi time frame, sebab ada kemungkinan setup selepas H4 dah siap setup breakout, dah siap candle breakout, okey, tidak ada retest, ada kemungkinan H4 tidak akan buat retest, dia turun terus. Okey, jadi macam mana kita nak ambil kesempatan untuk entry yang dia turun terus? Maka kita akan lihat time frame L15. L15 ada setup yang sama dan breakout sell, maka barulah valid untuk kita sell. Okey, dan stop loss dia tarik daripada retest point yang terakhir untuk time frame L15. Maka di situ kita kecilkan risiko kita. Okey, kecilkan risiko kita. Okey. Baik, sedikit lagi. Contoh sambungan daripada setup ni juga. Okey, contohlah. Okey, kita dah ada dominant yang breakout sell untuk time frame M15. Dah ada dominant yang breakout sell untuk time frame M15. Okey, H4, keadaan di time frame H4, dominant breakout sell. Kemudian H4 belum buat retest. Tapi dekat sini M15 ada bagi tahu dominant breakout sell. Okey, maka dekat sini ada kemungkinan dia takkan retest untuk H4. Kemungkinan M15 nak bagi kebenaran untuk kita entry sell dan terus turun. Okey, untuk sambung pergerakan H4 untuk bearish. Baik. Contoh kita dah entry sell di sini. Bila kita dah entry sell, kemudian price naik semula dan hit stop loss. Okey, bila hit stop loss, kemudian ada candle yang breakout buy di mana mematikan, okey, breakout buy mematikan dominant yang breakout sell tadi. Ingat, saya dah ceritakan awal tadi, dominant hanya setup candle dominant hanya boleh breakout sekali sahaja. Jika dia dah breakout sell, tidak boleh lagi breakout buy. Dia mesti buat setup untuk entry, kebenaran untuk entry. Jika dia, okey, keadaan ni jika dia buat dominant breakout sell, kemudian bila kita dah entry, kita dah setkan stop loss apa semua, kemudian candle naik, kemudian hit stop loss ataupun tidak hit stop loss pun,
Mana candle ni mematikan dominan tersebut. Okey, candle retest mematikan dominan ni. Okey, mematikan dominan ni. Ataupun candle seterusnya mematikan dominan yang breakout sell. Maka dekat sini tidak boleh lagi entry sell. Tidak ada kebenaran untuk M15 bagi tahu kita nak sell. Kemungkinan bila berlaku macam ni, dominan breakout sell, kemudian breakout buy balik mematikan dominan sell, ini menandakan H4 nak buat retest. H4 nak buat retest dekat sini. Barulah kita intai untuk setup complete time frame H4. Dekat sini H4 nak buat retest. Okey, contoh stop loss anda dekat sini. Okey, sedikit jauh. Stop loss untuk sell anda, entry sell. First anda dah entry sell, kemudian stop loss dekat sini. Kemudian candle dominan ni breakout buy mematikan dominan sell. Waktu ini stop loss masih lagi belum hit stop loss. Okey, anda terus dekat sini anda terus boleh cut loss. Cut loss terus. Sebab setup sell sudah dimatikan. Anda akan entry sell bila mana N15 buat balik pada time frame. N15 ni dah ada setup dominant breakout sell semula yang baru. Okey, jadi kemungkinan dia akan naik dan bila time frame H4 kita akan nampak dia dah ada retest. Sama ada candle retest belum close ataupun belum dah close ataupun belum close. Okey, candle retest sudah close ataupun belum. Okey, jika kita menggunakan multi time frame, kita tidak perlu tunggu untuk candle retest close. Sebab candle retest close hanya wajib digunakan untuk anda yang menggunakan satu time frame. Jika menggunakan multi time frame, tidak perlu tunggu candle time frame besar close, candle retest close. Okey, anda hanya perlu monitor di time frame kecil. Kalau H4 time frame dia M15. Jika M15 bila H4 dah ada retest di sini, tetapi candle retest H4 belum close. Tapi M15 dah ada dominan yang breakout sell. Okay. Maka anda boleh tunggu sama ada nak entry terus sell ataupun tunggu retest. Stop loss dia anda setkan semula daripada sini, tarik terpulang kepada anda 20 pip, 10 pip, 15 pip, 30 pip, itu terpulang kepada anda. Berapa risiko yang anda nak setkan? Okey, berapa risiko ataupun USD yang anda mahu rugikan? Okey, ataupun risikokan. Okay, ini barulah setup entry yang kedua untuk setup H4. H4 masih lagi setup sell. Jadi N15 dah bagi dua setup. First kita dah hit stop loss ataupun kita cut loss. Yang kedua ni, okay, dia buat lagi, kita akan terus entry bila dah ada dominan, syarat dominan breakout untuk sell. Dia dah breakout sell, barulah kita boleh entry sell. Ini kebenaran untuk M15. Di mana bila kita lihat H4, sebenarnya H4 dah ada candle retest. Sama ada dia belum close ataupun sudah close. Jika dah close, lagilah valid. Jika dah close, lagilah valid. Okey. Okey, selamat belajar insya-Allah. Apa yang saya sharing bukanlah untuk mengajar anda, bukan nak mengajar, tapi nak sharing saja. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang bertanyakan masih lagi tidak faham berkenaan candlestick dominant. Jadi insya-Allah dengan video-video yang saya buatkan harap boleh bantu anda untuk faham. Okey. Yang penting anda faham, banyakkan latihan dan ikut SOP yang saya dah buatkan untuk CS dominant. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah saya akan buatkan video lagi untuk masa hadapan. Okey, terima kasih kepada semua yang bagi support, tim KFX Academy, okey, dan Dom Malaya team. Okey. Kita dekat insya-Allah pada tahun depan barulah mungkin kita akan buat semula kelas untuk tahun depan. Okey, KFX Academy. Okey, kami ucapkan terima kasih kepada anda yang support. Okey, yang support kami selama ni. Okey, sila like dan subscribe channel YouTube kami. Okey. Okay, kita akan bergerak untuk tahun depan. Kita akan bawa nama Dom Malaya. Okey, Dom Malaya. Itu dominan Malaya. Okey, candle dominan Malaya. Team. Okay, saya nak bawa setup ataupun teknik ini saja untuk tahun depan. Tidak ada teknik-teknik lain yang saya nak bawa. Saya nak fokus pada candlestick dominan. Kita nak teknik yang simple-simple yang boleh bagi kita
boleh bagikan saya dan anda semua mapping yang cara mudah untuk mapping, untuk buat analisa di mana kita nak stop loss, di mana kita nak TP, di mana kita nak cut loss, okey, di mana kita nak take profit, di mana bermulanya setup, di mana berakhirnya setup, okey, apa setup yang complete dan setup yang tidak complete. Okey. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.